Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Azlina Abdul Aziz dalam Buletin MBI edisi ke-24 2023. Terima kasih kerana setia bersama kami. Berikut fokus utama edisi untuk kali ini. KPKT salur peruntukan tambah baik sistem pencahayaan di Taman DR Seni Wasagam. MBI bakal laksana projek mural di Pekan Ipoh. Pertandingan anugerah tandas terbersih peringkat MBI dianjurkan. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT meluluskan peruntukan berjumlah RM750,000 untuk pembangunan infra di Taman DR Seni Wasagam di Ipoh. Menterinya Ngakomeng berkata dana yang disumbangkan itu digunakan bagi tujuan meningkatkan sistem pencahayaan di lokasi tarikan pelancongan itu. Jelas beliau, usaha itu dilaksana dalam masa terdekat sebagai persediaan menjelang Tahun Melawat Perak 2024. Saya percaya selepas sistem pencahayaan ini dipasang, Taman DR Seni Wasagam ini akan lebih menarik, menawan dan mampu dibangunkan sebagai satu lagi destinasi pelancongan Ipoh. Khususnya Ipoh, Bandaraya Ipoh dijangka menerima lebih kurang 8 juta pengunjung sama ada domestik ataupun luar negeri. Dan ini telah dikenal pasti sebagai salah satu hotspot pelancongan. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pra-Pelancaran GPP Tapak Perkhemahan di Taman DR Seni Wasagam di Ipoh. Hadir sama Ketua Setiausaha KPKT Datuk M. Nur Azman Taib dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Satu projek lukisan mural yang mengenengahkan sejarah budaya, personaliti terkenal dan tokoh-tokoh terkemuka yang berasal dari Ipoh bakal dihasilkan menjelang akhir tahun ini. Projek tersebut akan dijayakan dengan kerjasama Majlis Bandaraya Ipoh dan Pertubuhan Kebajikan A2Z dan Branding Association of Malaysia. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, projek ini secara tidak langsung akan menjadi satu lagi lokasi tumpuan pelancong baharu yang ingin menyimpan memori indah sewaktu melawat Bandaraya Ipoh. Ada cadangan tak lokasi untuk Datuk? Kita memang dah ada dah. Saya ingat yang kita nak fokus kepada Pekanbaru dengan Pekan Lama. Memang ada lah. Dekat kita punya lorong seni gitu. Yang mural lama yang sebelum itu macam mana? Yang dah pudar-pudar area sana tu. Itu macam kita itu kebanyakannya di bangunan persendirian. Yang ni kita buat yang baru. Beliau berkata demikian sewaktu sidang media selepas merasmikan program The Heart of Perak sempena Tahun Melawat Perak 2024 di Green Restaurant Meru di Ipoh. Hadir sama pada program berkenaan, pengasas Pertubuhan Kebajikan A2Z Jeff Lai dan Presiden Branding Association of Malaysia Datin Winnie Lu. Sementara itu, menyentuh mengenai program The Heart of Perak, Datuk Rumaizi berkata ia diadakan selaras dengan pengiktirafan Ipoh sebagai bandar kreatif dan juga cadangan ke arah bandaraya seni dan budaya. Sempena sambutan Hari Tandas Sedunia 2023, Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengambil inisiatif menganjurkan pertandingan anugerah tandas terbersih peringkat MBI. Menerusi pertandingan itu, sebanyak 2 kategori telah dipertandingkan iaitu kategori tandas pusat tumpuan awam terbersih dan tandas stesen minyak terbersih. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata sebanyak 81 tandas awam di pusat membeli belah dan 118 tandas awam stesen minyak telah diperiksa dan dinilai. Jadi kita memperkenalkan konsep 3E tu dalam pengurusan kita, iaitu Education, Engagement dan Enforcement. Dan juga kita juga melibatkan apa yang sekarang ni saya katakan 4P. Kalau dulu 3P, dulu Public Private Partnership. Sekarang di Ipoh kita kenakan 4P, iaitu People, Public, Private
partnership. Jadi yang ini kita akan perkenalkan untuk menggalakkan lagi kebersihan. Bukan sahaja di tandas awam tapi juga tandas-tandas yang dipunyai atau dimiliki oleh individu dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Anugerah Tandas Terbersih Sempena Hari Tandas Sedunia 2023 peringkat MBI di Ipoh. Dalam pertandingan itu, pemenang tempat pertama bagi kategori tandas Pusat Tumpuan Awam Terbersih dimenangi oleh Pasaraya Aeon Ipoh Kelebang. Manakala bagi kategori tandas stesen minyak terbersih pula disandang oleh stesen minyak Shell Jalan Hospital. Kesemua pemenang masing-masing membawa pulang wang tunai bernilai RM2,000 berserta sijil penghargaan dan cenderamata. ...55 pertubuhan bukan kerajaan NGO di Perak menerima kurniaan berjumlah RM1.1 juta daripada Yayasan Sultan Azlan Shah YSAS. Majlis penyampaian disempurnakan oleh Raja Kecil Sulong Perak Raja Ahmad Nazim Azlan Shah di Dewan Azlan Shah Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Menurut pemegang amanah yayasan Tan Sri Muhammad Zahiri Zainuddin, setiap pertubuhan perlu mengemukakan laporan perbelanjaan tahunan bagi memastikan kurniaan dibelanjakan sebaiknya. Kebanyakan NGO terdiri daripada pertubuhan anak yatim, orang kurang upaya serta yang memerlukan. Ialah mereka bila mereka menyampaikan laporan tahunan dan kita di yayasan akan mengenal pasti dan juga menilai sama ada sumbangan itu telah digunakan dengan sepenuhnya. Dan ada kalanya bahawa pertubuhan itu keahliannya telah kecil, ya, daripada 40 orang turun kepada 6 orang, so tak memadai kita memberi sumbangan. Itu antara kriteria-kriterianya. Selain NGO, kurniaan juga diberikan setiap tahun kepada Institut Jantung Negara IJN bagi yang memerlukan dalam melanjutkan pelajaran. Lebih 1,000 warga kerja Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menyertai Executive Talk dan Hari Inovasi peringkat MBI 2023. Program yang berlangsung di Ipoh Convention Centre ICC itu turut dihadiri oleh ahli majlis, Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Pengarah Kanan, Ketua Jabatan, Pegawai serta anggota MBI. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaiji Baharin, amalan inovasi seharusnya diterapkan dengan lebih mendalam dalam kalangan anggota. Ini kerana pelaksanaan pembudayaan inovasi untuk pegawai awam memberi impak positif yang ketara dalam peningkatan kecekapan, pembangunan perkhidmatan awam yang lebih baik dan penyesuaian kepada perubahan keperluan masyarakat. Kesungguhan dan ketersediaan kita untuk bersama-sama memahami dan menyelami keperitan hidup masyarakat khasnya golongan sastra dengan cara yang lebih luas dan holistik merupakan kunci kepada keberhasilan inovasi dan kreativiti yang tinggi dan cemerlang. Justru itu, inovasi dan kreativiti memainkan peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah, terutama yang berkait rapat dengan peraturan atau prosedur lama yang membatutkan sistem penyampaian perkhidmatan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Executive Talk dan Hari Inovasi peringkat Majlis Bandaraya Ipoh MBI 2023. Dalam pada itu, Datuk Rumaiji turut berharap agar warga kerja MBI dapat membulatkan tekad dan keazaman untuk terus memberi komitmen tinggi dalam satu pasukan agar setiap perkara yang dirancang dapat dilaksanakan dan sekaligus dapat memberi limpahan kebaikan kepada warga kota. Seramai 102 peserta daripada 34 pasukan mengambil bahagian dalam pertandingan InnoRace Eco Park at MBI yang diadakan baru-baru ini. Pertandingan yang dianjurkan sempena sambutan Hari Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Perak peringkat MBI 2023 melibatkan penyertaan anggota MBI dari pelbagai unit, bahagian dan jabatan. Program yang diuruskan oleh Bahagian Pengurusan Kualiti dan Penerbitan Jabatan Perancangan Korporat dengan kerjasama Jabatan Penilaian dan Hartanah MBI telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaiji Baharin di hadapan Dataran Bandaraya Ipoh.
Pertandingan yang berlangsung sehari itu mewajibkan para peserta menyelesaikan pelbagai tugasan yang mencabar dan menguji minda melibatkan 5 checkpoint lokasi tarikan pelancong di sekitar Bandaraya Ipoh. Juara bakal memenangi wang tunai RM600, sijil dan piala. Naib juara RM500, sijil beserta piala. Tempat ketiga RM400, sijil dan piala. Manakala hadiah sagu hati bernilai RM100 pula kepada 10 pasukan yang berjaya. Selain hadiah utama, para peserta berjaya menghasilkan tugasan tambahan iaitu vlog terbaik turut menerima wang tunai berjumlah RM150. Acara penyampaian hadiah kepada pemenang telah disampaikan pada Majlis Eksekutif Talk dan Sambutan Hari Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Perak peringkat MBI 2023 yang diadakan di Ipoh Convention Centre ICC. MBI telah menganjurkan pelbagai aktiviti sempena sambutan Hari Inovasi Perkhidmatan Awam 2023, antaranya pertandingan Eksa at MBI, pertandingan InnoRace Eco Park, pertandingan Inno Idea dan Inno Quiz at MBI. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri Buletin MBI edisi ke-24. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.